Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha fungsi persatuan penduduk yang Haji Azhar bersama dengan ahli jasa kuasa persatuan penduduk Perumahan Polis Desa Tasik, bahagia Cik Zahid bersama dengan ahli jasa kuasa Surau Asal-Ini Perumahan Polis Desa Tasik bersama dengan ahli jasa kuasa tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimah, para adik sekalian. Alhamdulillah pada malam ini peluang yang kita dapat bersama yang Bangga Datuk Ustaz pada malam ini untuk bersama-sama dalam program untuk menyampaikan ceramah di hamba Ramadan. Mudah-mudahan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk pada malam ini mendapat manfaat untuk diri kita pada kedatangan Ramadan pada tahun insya-Allah. Jadi saya selaku pengurusi majlis pada malam ini dengan tidak melengahkan masa, silakan Bangga Datuk untuk menyampaikan ceramah pada malam ini dengan segala hormat yang dipersilakan. Pegang tak ada? Pegang tak ada? Tak ada pegang? Datuk pula pegang. Ada tak? Ya, ada. Baik. Cuma 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes. Okey. Tes. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengacara majlis, pada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau dan jawatan kuasa penduduk, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya anak-anak yang datang pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya janji tak habis lambat malam ni. Kita habis awal lah, malam Jumaat ni. Ya, hujan pula kan tuan-tuan. Tuan-tuan banyak ibadat yang nak dilakukan. Kebetulan kita malam ni nisfu Syaban, nak baca Yasin lah, nak qiyamul lail lah. Kita nak minta doa lah, macam-macam benda yang kita nak buat pada malam Jumaat. Kebetulan malam Jumaat, kebetulan malam nisfu Syaban yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kebaikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40, Allah Ta'ala sebut tentang innal ladzin, tentang orang-orang yang yukadzibu bi ayatina, kadzibu bi ayatina, kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf tentang dua golongan, kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, golongan yang mendustakan ayat-ayat kami dan golongan yang berlagak sombong, yang takabur dengan ayat-ayat kami. Juzuk yang ke-8 ayat yang ke-40 surah Al-A'raf. Saya bawa tajuk ni tuan-tuan sempena dengan nisfu Syaban, sempena dengan Ramadan juga yang akan datang pada tak berapa lama lagi 14, 16 hari, 15 hari akan sampai Ramadan. Allah Ta'ala sebut tentang dua golongan. Yang pertamanya mendustakan ayat-ayat Allah. Yang tak percaya kepada ayat-ayat Allah dipanggil sebagai kazzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ni maknanya Al-Quran. Ayat kami, ayat ni banyak tuan-tuan makna dia. Yang pertama, ayat membawa maksud ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ayat juga tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Liyuriyahu min ayatina, supaya kami tunduk. Linuriyahu min ayatina, ayatina tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, apa makna ayat-ayat Allah? Ayatina ni ialah ayat Al-Quran.
Al-Quran tu ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah dipanggil sebagai Al-Quran. Maka kata Allah, siapa yang tak percaya dengan Al-Quran, siapa yang tak beriman kepada Al-Quran dan sombong pula, wastakbaru anha, sombong pula dengan ayat Quran. Jadi ada dua ayat, ada dua perkataan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Pertama, tak percaya dengan Quran. Oh, banyaknya kita tak percaya dengan Quran. Siapa kata kami tak percaya dengan Quran? Kami percaya, Ustaz. Ya, kami percaya. Okey, kita percaya, betul, kita percaya. Sekarang saya sebut pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mulia, anak-anak cucu Adam sekaliannya. Tuan-tuan marah tak? Anak-anak cucu Adam semua marah tak? Tak marah. Pasal kita memang anak cucu Adam. Cuba saya sebut, tuan-tuan, anak-anak cucu beruk, apa khabar semua? Keturunan kita beruk, apa khabar semua? Marah tak? Marah kita. Tapi kita belajar di sekolah, manusia asal daripada beruk. Tapi dalam Quran kata manusia daripada Adam. Sekarang tuan-tuan percaya yang sekolah aja ke yang Quran aja? Tapi sampai bila nak ditukar yang di sekolah? Sampai bila tak ditukar? Darwin, teori Darwin. Sampai bila manusia ni asal daripada berjalan bongkok, kemudian jalan tegak sikit, kemudian jalan tegak sikit, lalah jadi tegak macam manusia sekarang. Asalnya kita bongkok macam beruk. Masa bila? Kalau tuan-tuan mengaku yang tuan-tuan ni keturunan beruk, ahlan wa sahlan. Jadi jangan kita meyakini sesuatu perkara melebihi daripada Al-Quran. Al-Quran ni nombor satu. Hak tu kata Quran yang tu. Itu tanda orang beriman. Allah kata beriman dengan apa yang diturunkan. Aminu bima anzalna. Beriman dengan apa yang kami turunkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka di dalam surah An-Nisa ayat 47. Allah Ta'ala sebut kepada kita, berimanlah kamu, aminu, berimanlah kamu semua dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Jangan bantah. Itu tanda orang beriman. Tak boleh kita sebut, biar betul Ustaz, makanan banyak tiba-tiba suruh puasa pula. Itu perintah Tuhan. Puasa ni perintah Tuhan. Allah suruh puasa. Bukannya banyak, setahun cuma sebulan. 11 bulan tadi kau makan lah. Kau nak makan pun 1 bulan puasa. Itu pun 11 siang, malam makan. Siang saja puasa. Itu pun daripada subuh sampai maghrib. Malam kau makan lah labu, muzalah. Tapi kalau sakit, berbuka lah. Musafir, berbuka lah. Mengandung, menyusukan anak, berbuka lah. Uzur, berbuka lah. Kerja yang terlalu berat, berbuka lah. Budak-budak tak payah puasa, bukan wajib. Tapi berapa ramai yang tak nak puasa, dan dia rasa puasa ni satu perkara yang berat sangat pada dia. Tuan-tuan, kita hari ni Allah Ta'ala bagi uji dengan sikit je. Sikit saja ujian Tuhan. Tapi kita mula pertikai perintah Tuhan. Itu macam mana nak kata kita ni orang beriman? Cuba tuan-tuan jadi Nabi Nuh, buat kapal atas bukit. Bayangkan, umur 900 tahun lebih buat kapal. 900 tahun tuan-tuan, bukan 96. Kita 96 pun merangkak dah berjalan. Makan bukan tiup dah. Ni 950 tahun, tak berapa tahun umur dia tuan-tuan. Allah kata, wahai Nuh, buat kapal atas bukit. Tak ada pula Nabi Nuh bincang. Kita akan menubuhkan satu jawatan kuasa mengkaji perintah ni sesuai ataupun tidak. Kita tunggulah keputusan mesyuarat. Apa keputusan? Adakah awak beriman pada Allah? Allah Ta'ala suruh sembelih anak Nabi Ibrahim, sembelih. Hoi tuan-tuan, kita tak disuruh sembelih anak. Kita baru disuruh bersunat. Lari keliling kampung. Lah, masuk bawah flat, lari atas flat, nak bersunat, punya penakut. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata, sembelih anak kamu.
Kalau kita lah jadi Nabi Ibrahim, agak-agaknya nah, letak jawatan lah. Saya mengambil keputusan di sini meletak jawatan sebagai Nabi. Tapi Nabi Ibrahim tak buat. Dia asahnya golok, dia asahnya parang nak sembelih anak dia. Dan dia tak petikai pun. Sedangkan ini melibatkan nyawa. Dia tak petikai. Hari ni berapa banyak orang petikai perintah Nabi. Orang petikai perintah Allah konon-konon nak menyelamatkan nyawa. Nyawa tang mana? Nak selamat nyawa tu hak sembelih orang. Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Anak dia kata, "Pak oi, buatlah if'al ma tu'mar." Buatlah apa yang Allah Taala perintah, Pak oi, buatlah Pak. Tak pula Nabi Ismail kata, "Ayah ni tidur malam tak ada basuh kaki. Udah mimpi nak sembelih orang lah apa. Lu nyusahkan orang pula." Tak ada Nabi Ismail macam itu. Mak Nabi Ismail bila nak disembelih anak dia, tak ada mak dia meraung. Bukannya abangnya mengandung budak. Saya apa? Teruk-teruk beranak senang-senang abang nak sembelih. Tak ada mak dia menangis tu. Abang sembelih lah, ni perintah Allah. Itulah nama dia orang yang percaya, musaddiqan lima baina yadayhi. Orang yang percaya kepada perintah Allah. Bukan orang yang kazzabu bi ayatina, yang mendustakan perintah Allah. Jadi tuan-tuan jangan main-main dengan perintah Tuhan. Jangan kita kata aku tak mau buat. Nak kata apa? Aku tak nak tutup aurat. Kamu nak kata apa? Hari ni orang sebut tu. Kita kata abang, laki-laki tak boleh pakai gelang. Melainkan gelang yang ada sebab lah pakai. Gelang haji ke, gelang kuarantin ke, tak apa lah. Okey, tuan-tuan kalau agak-agak tak nak bagi orang datang ke rumah, tunjuk je gelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ping. Lari tuan-tuan. Itu rahsia paling senang sekali. Bagaimana tak nak tetamu datang, khususnya pada pagi raya nanti. Dia nak jimat dia raya, tengok budak-budak ramai malam ni. Dia letak tangan macam tu tuan, tak jadi masuk rumah ni. Kalau pakai bersebab tak apa. Ni kalau pakai gelang untuk apa? Saja-saja pakai. Berhiasan untuk dia. Maka laki-laki tak boleh pakai. Berapa ramai laki-laki yang nak pakai rambut palsu. Kita kata tak boleh bang. Ini saya botak Ustaz. Saya botak. So, yalah Ustaz faham saya botak. So what? Apa masalah? Botak lah handsome. Apa masalah? Apa masalah? Laki-laki tak boleh pakai rambut palsu. Ni bukannya rambut betul Ustaz. Ni nyailon. Nyailon tak nyailon elakkanlah. Kalau rasa-rasa malas malu nak pakai botak, pakai kopiah. Hidup kita senang, pakai kopiah. Selesai masalah. Hidup kita simple lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita menjadi berat masalah. Kenapa awak tak nak datang ke surau sembahyang abang? Sebab hari itu dia orang tolak abang jadi imam. Abang dah kena sekali abang malu tau. Sembahyang apa? Maghrib. Abang cuma hafal qul huwallah. Dia orang pula tolak abang jadi imam. Kebetulan abang balik umrah. Pakai jubah lagi, semangat keumrahan tu masih ada. Dia jadi berat nak jadi imam, takut dia. Padahal kalau abang hafal qul huwallah, baca qul huwallah ajalah. Dua-dua rakaat qul huwallah boleh. Rakaat satu qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Malulah ustaz, nampak sangat tak hafal. Kalau begitu qul huwallah bahagi dua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Sagi rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahagi dua, dapat pahala. Simple. Tadi dia orang komplain lah ustaz. Kalau yang komplain, bagi mikrofon pada yang komplain tu pula. Hidup kita simple. Masalah saya hafal ustaz kuliah qul huwallah saya hafal. Yang saya tak hafal bacaan doa lepas sembahyang. Apa susah? Habis-habis salam buat-buat batuk. Ambil mikrofon bagi orang belakang. Batuk. Tiba-tiba orang belakang pula dah bosan. Hash. Covid. Lari semua orang tuan. Passing balik pada dia. Tak adanya susah. Tak boleh nak apa. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah pendeknya Allahumma lakasumtu wa bika amantu.
Belasahlah, asalkan doa sudah. Simple je yang kita rasa susah-susah. Tu pasal apa? Allah Ta'ala perintah dia tak pernah menyusahkan kita. Kita saja yang rasa susah. Allah Ta'ala ni dia tak pernah menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia bagi kepada kita kebebasan. Tengok malam ni yang AJK pakai baju purple, ada lambang surah lagi. Oh, Masya Allah, surah As-Salihin. Yang lain-lain, aku tak ada baju purple. Buat sudah dirilah mak oi. Engkau tu bukannya AJK. Habis tu aku nak pakai apa? Selagi kau tutup aurat, kau pakailah labu. Pernah ada Islam datangkan satu hukum, tok imam mesti pakai baju oren semua. Betul. Tak boleh rambut panjang, tak boleh pakai kasut, kena pakai kaki ayam selipar. Tak ada. Terpulanglah tuan-tuan malam ni nak pakai apa? Pakai. Janji menutup aurat. Janji tak memakai pakaian yang diharamkan. Akhirnya Islam bagi kebebasan pada kita. Akhirnya tuan-tuan tengok malam ni, macam-macam pakaian kita. Ada baju Melayu, ada pakai jubah, ada pakai baju batik, ada pakai baju MU. Kalah kemarin tuan-tuan. Masya Allah. Letih okey mulai kan. Dia tengok kalah pula. Aduh, mana faham tak faham dah. Baik tuan-tuan yang saya hormati, jadi jangan mendustakan ayat Allah, ayat Quran. Wastakbaru anha, sombong pula. Jadi kalau boleh, kita bulan Ramadan nanti, bulan Al-Quran, bacalah Quran. Ni adik-adik yang datang malam ni, bulan Ramadan nanti bulan Quran, bukan bulan mercun. Ini bertembak rumah-rumah, flat sana, tembak ni, pumpang tak mau. Bulan Al-Quran bukan bulan Ramadan, bukan bulan makan. Kita hari ni bila puasa saja duk tanya, nak buka apa tahu puasa nanti, nak makan apa tahu. Jadi kelang kabut kita. Asal bulan Ramadan je bergaduh, berebut tapak pasal Ramadan. Asal bulan Ramadan je bergaduh, berebut tapak pasal Ramadan. Asal bulan Ramadan je bergaduh, nak buka puasa di manalah, nak buffet di manalah. Sedangkan dalam Islam disuruh buat ibadat, bukannya makan. Ada kurma jadi, ada nasi jadi, sudah. Ini tidak. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mentegak darah, tuan. Air saja 4 jenis. Air leci kang, air katira, air tebu Bandung, nasi berani, nasi penakut, ayam golek, ayam penyek, ayam gebu, semuanya ada. Itu yang lepas-lepas buka puasa menyanda boroi perut, merenin gini. Abang tak semayang dah 8.20. Kejap, belum turun nasi ni. Nampak? Nasi belum turun. Nak turun apa dia? Naik tangga, dia turun tangga lambat. Kalau naik lift cepat-cepat. Allah, tuan-tuan, oi, pukul 3 petang dah buka dah pasar Ramadan. Tak boleh ke tahun ini? Apa yang ada sudah. Apa yang ada saja sudah. Ramadan boleh buka puasa di Kuala Lumpur, dengar-dengar ceritanya boleh buka di surau masjid, insya-Allah lah. Dah apa yang murah cukup, ini tidak. Allah, kalau macam ni baik aku makan di rumah, takkan 2 lauk ayah. Dia komplain dekat AJK, benda free. Orang kita ni komplain. Siapa punya murah malam ni? Sulaiman. Nama je Nabi paling kaya, tapi kedekut. Astagfirullahalazim. Apa kaitan Nabi Sulaiman dengan dia? Kebetulan nama dia Sulaiman, dia sedekah tu pun alhamdulillah. Tapi orang kita komplain. Tengok besok orang letak pisang, semayang Jumaat orang letak pisang, berapa ramai yang komplain. Yang komplain tu yang tukang makan. Minggu lepas pun pisang, minggu ni pun pisang lagi. Ngok. Buah naga tak ada. Naga minta. Apa masalah kita ni, ya Allah? Makan bukan keutamaan kita. Yang keutamaan kita ialah ibadat. Tolong tuan-tuan, tahun ini akak-akak di belakang tu kadang-kadang 15 puasa dah sibuk buat kuih raya. Tahun ni tak payah. 10 Ramadan yang terakhir dah minta maaf lah.
Kak Nak nak minta maaf lah, tak datang dah malam besok tarawih, minta maaf lah lehoi. Hai, kan ada 10 malam lagi Kak Nak. Kak Nak nak buat kuih, tak datang dah, kata dia. Nampak ni. Padahal kuih boleh beli, boleh tempah, boleh online, boleh Shopee, semuanya ada kuih. Tetapi ibadat tak boleh Shopee. Ibadat tak boleh beli tepi jalan, dia kena buat. Bulan Ramadan adalah bulan ibadat. Salah satu ibadatnya ialah baca Quran. Masalahnya Ustaz, saya tak lancar baca Quran. Kalau tak lancar, dengar orang baca. Masalahnya saya sibuk Ustaz, lepas sembahyang tarawih saya banyak kerja nak buat. Kalau lagi tu sembahyang tarawih tu imam tu baca Quran dalam sembahyang, kita dapat pahala. Lagi panjang dia baca, lagi panjang pahala kita dapat. Tapi kita pula pilih mana surah yang paling pendek sekali. Dia test. Malam tamu surah Solihin 5 minit. Okay lah, not bad lah. Malam besok dia try surah depan pula 9.40. Wow, amazing. Yang ini awesome lagi kita dia. Dia pergi surah belakang pula 9.30. Tenganga orang dia 9.30. Terkejut perut. Kita tanya dekat dia, so what? Sudah tuan-tuan. Malam keempat 9.30 lah. Baik tuan-tuan pergi Indonesia 9 suku dah habis. Tuan-tuan tak tengok yang viral tu? Allahu Akbar, amin, ahad, amin. 9.10 habis. Engkau semayang ke apa pakcik? Punya laju dia semayang. Allahu Akbar, amin. Yang seronoknya hak makmum pun sebut amin. Ni adik-adik ni, cara dia sebut tu amin tu berlagu tu. Amin, amin. Waladdallin, amin. Qul huwallahu ahad. Nasib baik bunyi ahad kalau bunyi Sabtu. Ada ke ayat Quran tentang hari Rabu ke? Selasa ke? Nasib baik ada ahad. Kita semayang ni untuk Tuhan. Bukan macam itu. Bulan ni bulan ibadat. Cuma tu imam tu kenalah cerdik sikit. Okay, tak payahlah lama sangat. Lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang duduk di belakang tu lemah. Tengah budak muda main pisang, nampak tak? Pisang dia balung. Aduh. Elok nak masuk pula tuan-tuan, dia langkah satu kaki dalam surah tu. Alhamdulillah. Yang masuk tu kata apa? Oh no. No. Belah tuan-tuan. Yang tu terlalu slow sangat. Jangan cepat sangat, jalan slow sangat, sedang-sedang. Tak menyusahkan makmum. Yang tu yang disuruhnya tuan-tuan. Jadi janganlah tak baca Quran langsung. Dah lah sombong dengan Quran. Saya cadangkan pada tuan-tuan lah, bulan Ramadan akan datang, surau kita ni nak buat kuliah maghrib, maklum sajalah nak makan, kita buat kuliah zuhur. Hari ni kita ambil Al-Quran, kita baca satu tajuk. Apa tajuk yang kita nak baca dalam Quran? Tajuk daripada surah Al-A'raf ayat 40 tadi. Allah Ta'ala kata, orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang sombong kepada ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama', amalan mereka tidak akan terangkat ke langit, tak terbuka pintu-pintu langit. Ini yang saya sentuh malam nisfu Syaban. Sebab malam nisfu Syaban ni amalan kita, Allah Ta'ala turun bagikan kepada kita keampunan. Allah Ta'ala cari tengok siapa yang nak diberikan keampunan. Allah Ta'ala terima ibadat kita. Allah nak bagi pahala pada kita. Banyak hadis-hadis sahih. Tapi kadang-kadang orang dia tak buka hadis sahih, yang dia buka hadis tak sahih. Dia kata malam nisfu Syaban hadis ni dhaif, hadis ni palsu, hadis ni dhaif, hadis ni palsu. Lama-lama orang tak peduli malam nisfu Syaban. Sebab yang diceritanya yang dhaif, yang palsu, yang dhaif, yang palsu. Kenapa tak cerita yang sahih? Hadis Nabi yang sahih tentang nisfu Syaban kan banyak. Bacalah hadis. Allah Ta'ala ni melihat kepada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada hamba-hambanya.
melainkan kepada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang syirik kepada Allah dan orang yang saling bermusuhan. Dua golongan ni Allah tak ampun pada malam nisfu Syaban. Yang tu hadis sahih. Dua golongan yang Allah Ta'ala tak ampunkan malam ni. Golongan apa? Golongan syirik kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budullah. Wa qada rabbuka, berpesan Allah pada kamu ni supaya kamu disembah kepada Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kamu sembah melainkan hanya kepada Allah saja. Allah pesan. Dalam ayat lain Allah kata wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Tuan-tuan yang saya muliakan, berapa banyak orang tuan-tuan malam-malam nisfu Syaban ni pun syirik ni. Syirik dalam bentuk apa? Dia kata, ustaz, saya hari tu kalau tak naik kereta tu memang mati lah ustaz. Apa? Allah berlanggar dengan pokok tapi kereta tu memang tahan betul ustaz. Kalau kancil, anak dah saya mati dah. Habis itu Tuhan kamu letak di mana? Ustaz, saya ni kena santau. Habis itu pergi berubat di Kedah. Jadi ustaz yang berubat tu dia bagi saya cincin. Jadi cincin ni pakai, jangan buang. Kalau buang, santau datang balik. Oh, power ni. Ini Power Ranger ustaz cincin ni. Kalau saya pakai ustaz, jadi selamatlah. Kalau tak pakai, naya saya. Naya Pak Karim ustaz ni. Itu syirik lah. Syirik lah tuan-tuan. Syirik tu apa? Syirik itu ialah bergantung pada manusia. Dia tak bergantung dengan Tuhan. Dalam malam nisfu Syaban ni, mintalah dua benda. Apa dia? Ghina anin nas. Aku tak perlukan manusia. Aku tak bergantung dengan manusia. Aku kaya daripada manusia. Aku tak berharap pada manusia. Aku cuma berharap pada Allah. Ghina anil khalq. Aku kaya daripada makhluk. Maksudnya apa? Aku tak berhajat pada makhluk. Berapa ramai hari ni tuan-tuan yang takut dengan makhluk, lebih takut daripada Allah. Takut dia pada manusia, lebih dia takut daripada Allah. Syirik lah tu. Tadi tuan-tuan semayang isyak. Tuan-tuan semayang isyak tadi. Tadi tuan-tuan azan isyak. Apa kalimah yang pertama kita sebut? Allahu Akbar. Itu kalimah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lagi semayang, salli fardhu isya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Itu syirik jadi di mana? Bila tuan-tuan meletakkan ada makhluk yang lagi besar daripada Allah, yang lebih utama daripada Allah. Sama ada benda, sama ada makhluk, sama ada manusia, sama ada apa benda sekalipun. Bila kita meletakkan dia lebih besar daripada Allah, itulah syirik. Malam ni nisfu Syaban, Allah tak ampun dosa. Dia bergantung dengan makhluk lebih daripada dia bergantung dengan Allah. Saya ni ustaz, ni segenggam makan ubat ni. Ni yang besar ni ubat kencing manis, yang bentuk love ni sakit jantung ustaz oi. Ni yang bujur ni, ini cair-cair darah. Oh, yang ni, yang bulat oren ni, ini my gout. Oh, sakit gout lah. Oh. Ustaz bayangkanlah satu hari saya makan pagi segenggam, tengah hari segenggam, malam segenggam. Boleh masuk bubur dah ustaz. Kalau tak makan matilah saya ustaz. Adakah ubat ini berkuasa memati dan menghidupkan awak? Ya, itulah syirik. Ubat tak ada kuasa apa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Malam ni tuan-tuan baca Yasin sebenarnya nisfu Syaban. Tapi kalau ini tuan-tuan tak betul kan, Yasin tadi diletak di mana? Allah jawab dalam surah Al-A'raf ayat 40 tadi, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tak terbuka untuk menerima amalan kamu. Nak letak di mana tuan-tuan? Alamat tak betul. Nak hantar balik, nak return balik, itu kalau JNT dia bolehlah return balik. Pos laju tak sampai ke dia return balik. JNT pun return balik, JDT pun return balik. Kalau alamat tak betul. Tapi kalau amalan tak betul, dia nak return lagu mana? Dia campak. Bumi tak terima dah, langit tak terbuka pintu, tak dia di awang-awangan.
Kenapa jadi macam tu? Kerana jadi syirik. Makcik tak kerja ustaz, makcik bergantung sepenuhnya pada suami makcik. Itu katakan kalau jadi apa-apa pun biarlah makcik mati dulu. Kalau dia mati dulu, apa makcik nak makan ustaz? Oh gitu. Jadi sebelum makcik kahwin dengan dia, makcik makan tak? Makan. Habis tu kalau dia mati, makcik tak makan. Itulah makcik kahwin dengan dia, dialah kerja, makcik tak kerja. Kalau dia mati dulu, apa makcik nak makan? Itu katakan kalau nak mati pun biar makcik dulu. Dia tak apalah makcik dulu. Kalau dia mati dulu, makcik tak makan apa? Ustaz, makcik tak ada apa. Ada sebelum makcik kahwin dengan dia, makcik makan tak? Makanlah. Habis tu dari mana pula? Mana datang rezekinya? Bukan dia jadi suami makcik masa itu. Itu sebelum kahwin tu lain cerita lah ustaz. Ni makcik cerita sekarang ustaz. Astaghfirullahalazim, makcik ni ku cekik kan? Kan jadi tamu pula kan? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jangan cakap kalau suami saya mati dulu, matilah saya tak makan. Itulah syirik. Engkau bergantung dengan manusia, engkau bergantung dengan makhluk. Bulan Syaban, nisfu Syaban ni, mula-mula kita minta apa? Aku tak bergantung dengan manusia, aku hanya bergantung dengan Allah. Aku tak bergantung dengan makhluk, aku bergantung dengan Allah. Saya datang ni tuan-tuan, saya naik kereta. Jangan cakap dalam hati saya, kereta ni insya-Allah, jangan kata sungai besi. Besi sungai pun sampai. Jangan kata Kuala Lumpur, ini kalau pergi Johor patah balik pun sampai. Jangan cakap. Makhluk kereta tu tak ada apa kuasa pun. Yang ada kuasa cuma Allah. Kalau tuan-tuan tak bersihkan niat tuan-tuan sekarang, hati tuan-tuan sekarang, i'tiqad tuan-tuan, amalan kita ni Allah tak terima, lebih malang lagi Allah tak ampun dosa kita malam ni. Oh, saya nak kait antara semayang, nak kait dengan nisfu Syaban, nak kait dengan Ramadan dalam masa yang sama, 3 dalam 1. Cuba tuan-tuan tengok, kita baru je lepas sambut Isra' dan Mi'raj, iaitu perintah semayang. Perkara yang paling utama ialah semayang dalam cerita Isra' dan Mi'raj. Tapi sayang tuan-tuan, bila ceramah Isra' Mi'raj, orang duk cerita tentang khilafiyah. Ya tuan-tuan ya, kalau kita tengok ada yang berpendapat bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Tapi ingat ya, ada ulama mengatakan bukan 27 Rejab ya, dia berlaku pada bulan Syawal ya. Tetapi pendapat itu dibantah pula oleh satu lagi ulama. Ulama ni mengatakan berlaku pada bulan Jamadil Akhir ya. Tetapi pendapat Jamadil Akhir ni pun tak kuat. Sebenarnya dia berlaku pada bulan Muharram ya. Agak-agak kita keluar pada bulan apa sebenarnya Isra' Mi'raj ni? Rejab lah, Syaban lah, Ramadan lah, pergi Jadah ya. Orang cerita apa yang muktamad. Yang muktamad Nabi naik ke langit. Yang muktamad Nabi pergi Masjid Al-Aqsa. Yang muktamad ialah Nabi Muhammad dapat perintah sembahyang. Cerita yang tu lah. Apa dia cerita tentang sembahyang? Masuk dalam masjid, duduk atas tikar sembahyang, berdiri tegak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Walaupun mak bapak sendiri. Mak kata, Aiman, nah makan. Mak dah masak nasi putih, ni lauk kegemaran kau, daging masak merah, makan. Lain macam daging ni mak, daging babi, makan. Dah jemur makan daging lembu. Mak beli daging babi ni 2 kilo, makan. Mak haram mak. Ini perintah mak kamu, jangan derhaka. Mak, Allah larang kita makan daging babi mak. Ni perintah mak, makan. Tak wajib taat sebab perintahnya bercanggah dengan perintah Allah. Walaupun dia mak kita sendiri. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'am fala tuti'huma. Walaupun dia mak kita, walaupun dia bapa kita, tak wajib taat kalau dia bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Itu makna Allahu Akbar. Suami dia kata, nak ke mana tu? Keluar rumah. Kamu nak ikut abang ke? Pakai baju kurung, pakai tudung. Iyalah, nak pakai macam mana lagi abang? Masuk dalam pakai skirt. Pakai skirt. Abang, saya ada 74 abang. Pakai skirt. Astagfirullahaladzim. 74 tuan-tuan.
Jumpa orang traffic light tu, muntah orang tu. Apa masalahnya apa? Tak tahu dah Tok Wan ni gila kata dia. Tak wajib taat apa. Perintah dia bercanggah dengan perintah syarak, jangan taat. Ustaz, suami saya tak puasa, dia suruh saya buka dia dan layan dia ustaz. Dia suruh saya masak untuk dia ustaz dan suruh saya buka puasa, makan dengan dia ustaz. Jangan buka puasa kak teruskan puasa. Tapi dia pukul saya ustaz. Report polis. Nak report apa? Dia pun polis ustaz. Sudah ustaz. Lagilah senang. Nombor anggota dia semua dah ada. Lagi senang kak. Pergi report je lah. Dia mendera kak. Sekarang boleh report. Kita kadang-kadang ni tuan-tuan menyakitkan hati orang. Konten yang menyakitkan hati orang kemudian upload dalam TikTok. Elok. Untuk buat orang cacat lah apalah. Sudah. Jadi minta maaf kita ni. Jangan buat sesuatu tuan-tuan. Kalau perintah suami tadi bercanggah dengan syarak, tak wajib taat. Sebab aku taat pada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi berapa banyak orang yang taat pada makhluk lebih daripada taat pada Allah. Pada hadis sembahyang, Allah Maha Besar. Mana? Sebab tu kita kena faham tuan-tuan tentang maksud Allah Maha Besar. Kadang-kadang dia mengganggu dalam bentuk jawatan kita. Amanah, arahan yang dikeluarkan bercanggah dengan arahan syarak. Saya jadi keliru ustaz. Yang ni arahan, yang ni perintah Allah. Mana satu nak ikut ustaz? Yang ni perintah suami, yang ni perintah Allah, yang ni perintah mak bapak, yang ni perintah Allah. Saya keliru lah ustaz. Saya sayang mak saya sayang suami saya sayang kerja saya. Tapi benda ni haram ustaz. Ikut perintah Allah. Nanti saya dibuang kerja ustaz, Allah jamin rezeki untuk kau. Nanti saya diseksa ustaz, biar diseksa di dunia, jangan diseksa di akhirat. Tapi suami saya ganas ustaz. Suami awak belum ganas macam Firaun. Seganas-ganas suami kita belum ganas macam Firaun. Firaun satu negeri dia bunuh budak-budak. Satu negeri tuan-tuan. Punya jahat. Firaun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Suami kita tak pernah mengaku Tuhan. Suami kita baru sakat nama On. Dia tak ada Fir. Asyah tu ada Firaun. Suami kita bawa nama On. Sabarlah sikit. Baik, yang kedua, cuba tuan-tuan tengok kalimah Allahu Akbar. Yang kedua, kalimah Allahu Akbar. Yang kedua, bentuk tangan ketika mengangkat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua-dua belah tapak tangan letak ke depan macam ni. Apa tanda tu? Tuan-tuan ni anggota polis. Angkat tangan. Jangan bergerak. Nampak? Surrender. Maksudnya ialah dalam sembahyang tu saja diangkat. Allah. Surrender pada Tuhan. Menyerah pada Tuhan, tak melawan, begini. Ini bentuk surrender. Cuba tuan-tuan ni anggota pitahan peraguk ke, jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Lain macam kamu ni. Kamu was-was ke? Sebab ada orang bila sembahyang dia was-was. Allah. Macam mana kamu surrender dengan Tuhan macam itu? Adakah bentuk surrender itu? Allah. Lalah kita yang sebelah dia tak jadi angkat takbir, kita duduk undur sebelah. Kamu dulu tak apa, aku kemudian sikit tak apa. Lepaskan kamu dulu. Allah. Itu surrender apa? Itu bukan bentuk surrender entah. Surrender betul-betul. Allah, aku serahkan pada diri aku padamu ya Allah. Allahu akbar, Engkau lah yang Maha Besar ya Allah. Tapi waktu takbiratul ihram macam-macam bentuk tuan-tuan nampak. Ada yang simple sangat. Allahu akbar. Oh, simple. Relax. Allah. Ada yang terlebih Allahu akbar. Ada yang over Allah. Hoi. Kamu silap apa ni? La ilaha illallah. Dua benda ni. Satu, Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka kita takkan bergantung dengan manusia. Kalau ustaz tu meletakkan jawatan dia lebih besar daripada Allah, dia kan takut nak menegur. Kalau saya seorang penceramah meletakkan duit lebih mahal daripada Allah, saya takkan menegur.
Pasal apa? Pasal saya jadi takut pada makhluk, saya tak takut pada Allah. Tapi kalau saya takut pada Allah, tak ada apa yang boleh menghalang. Sebab aku bersama dengan Allah dan Allah Ta'ala bersama dengan aku. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, ambil benda ni daripada semayang kita, daripada bulan Rejab hari itu, kesimpulan daripada nisfu Isra' Mi'raj, letakkan diri betul-betul Allah Maha Besar. Bukan ubat, bukan kenderaan, bukan makhluk, bukan orang, bukan manusia yang lebih berkuasa daripada Allah. Yang kedua, serah diri betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala, bukan serah diri pada makhluk. Kemudian masuk bulan Syaban sekarang ni, ambil pelajaran yang kita belajar malam ni. Dua golongan yang Allah Ta'ala tak ampunkan malam ni. Pertama, golongan yang syirik kepada Allah. Dua, siapa golongan yang tak diampunkan oleh Allah pada bulan ni? Orang yang bermusuh. Cuba kita tengok malam ni, ada tak yang kita tak puas hati? Ada tak yang kita bermusuh? Makcik-makcik, ada tak yang kita benci malam ni? Mata duk keling, datang juga nyampah. Ustaz Lai tak datang, Ustaz Kazim datang, nyampah. Kenapa nyampah macam itu? Mata tu menjeling begini ke kiri, buatnya mata waktu tengah menjeling tu tak boleh ke depan, padan muka kau. Sengit sampai balik rumah abang tu menengok mata ni abang. Kenapa? Saya menjeling si leha tu, menjeling-jeling mata sangkut bang. Jenuh tampar dia suami dia. Baru center balik bang, kata nak buat. Jangan ada perasaan macam itu. Ni bulan ni bersihkan hati nak masuk Ramadan ni. Bulan latihan ni. Tapi kita masih lagi panggil orang dengan panggilan yang tak elok. Kamu ni marah siapa, Mat? Aku marah si bewak tu lah. Nama dia apa? Nama dia Samsudin. Habis yang kau panggil biawak kenapa? Kalau dia dengar macam mana? Memang dia biawak pun, lidah cabang. Apa lagi? Biawak tu kira baik lah. Kalau panggil babi dia. Mana boleh panggil orang biawak, mana boleh orang panggil orang babi. Benci macam mana pun tak boleh panggil, tuan-tuan. Kita hari ni dengan adanya media sosial, dengan adanya macam-macam, tuan-tuan, kita gelarkan orang kok suka kita. Bodoh lah, bangang lah, bahalul lah, babi lah. Cuba waktu berhadapan dengan dia, bukan menulis, betul-betul berhadapan dengan dia, kita panggil tak dia biawak. Tapi waktu duduk dalam bilik, kita dengan handphone kita saja, tak berhadapan dengan dia, senang kita tulis, oi biawak, oi celaka. Cuba bayangkan, bukan handphone yang kita sedang tulis sekarang, dia ada depan kita, berani kita panggil, oh biawak. Jadi sewaktu kita nak menulis sebagai seorang netizen, nak tulis sebagai seorang pengomen, bayangkan kita sedang bercakap depan dia, barulah tulisan kita ni akan jadi baik. Kalau tidak, tuan-tuan, hari ni orang macam tak ada, takut langsung, bermusuh. Jadi orang yang patut kita nasihatkan malam ni supaya jangan bermusuh ialah orang politik. Engkau orang yang duk bergaduh siang malam, kau orang ajak orang bawah bergaduh. Orang politik kena baca hadis ni. Daripada mula beranak sampai mati menyusahkan orang ni, tuan. Bergaduh tak habis-habis. Pasang bendera bergaduh, lompat bergaduh. Hang kutuk aku kutuk hang, yang menang bergaduh, yang kalah lagi bergaduh. Sebenarnya kemenangan mereka itu sebenarnya tidak boleh dibanggakan lah. Ya, sebab tak ramai yang turun mengundi apa semua. Sebenarnya tak sepatutnya tak diraikan lah. Sebab dah kalah tu kalah lah Pak Long. Oh, udah lah. Dia siapa yang skor, menang lah. Walaupun 1-0. Tak, kalau kita tengok dalam keseluruhan, yang menguasai permainan tu bukan dia orang tau. 68% dia orang conquer, tapi ni kira nasib lah. Tapi kalau kita lihat pada position mereka tu, banyak yang ni lagi tau. Tapi dah tak guna kata apa, sendiri diam je lah. Yang menang-menang itulah, tuan-tuan, nak kata apa. Bila dah kalah, bila dah menang, bersatulah kau, majukan negeri kau.
Itulah politik. Majukan bangsa engkau, rakyat engkau, ekonomi engkau, agama engkau, jagalah. Kalah tak puas hati, menang tak puas hati, sudah-sudahlah. Kami rakyat ni pening kepala. Mana nak jaga duit, mana nak jaga anak, mana mikirkan banjir, mana nak fikir banjir, mana nak fikir banyak benda orang Malaysia nak fikir tu. Nak fikir kalung, banyak benda kita nak fikir. Saya dah meruah tu. Saya buat live. Saya buat live. Buat. Tuan-tuan, mana nak fikir lagi. Allah, banyaknya benda nak kena fikir. Orang luar negeri mati, kita fikir. Tak, macam mana? Berapa kali dia udahlah demo ada polis. Biar polis demo lah siasat. Benda-benda apa. Banyak benda lain yang kita boleh buat. Kadang-kadang pun tahu. Jadi kalau boleh lah, berpolitik tak salah. Yang salahnya berlebih-lebih. Dalam Quran ni tuan-tuan sebut banyak kali dah. Makan tak salah. Yang salahnya melampau-lampau. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan melampau. Salah ke makan? Tak salah ustaz. Jangan melampau, kata Allah. Ini makanlah, buka puasa, nasi 4 pinggan. Melampau. Waktu sembahyang tarawih, waktu dia rukuk, nasi tu jatuh balik tau. Banyaknya. Over limit, kata dia. Waktu rukuk nasi jatuh. Begini dah nasi. Bayangkan waktu sujud. Itu yang salah. Tusrifu. Jangan melampau. Berpolitik salah tak? Tak salah. Yang salahnya melampau. Mengkafirkan orang, menuduh orang, memfitnah orang, mengajak orang bertumbuk, bergaduh. Yang ni yang salah. Kalau kita sayang pada diri kita, jangan gaduh. Waktu kempen, okey, kamu bertanding secara sihat. Pangkahlah calon yang kamu nak pangkah. Habis-habis kemenangan diumumkan, kita gabung, kita kita hulurkan tangan, genggam tangan sama-sama, kita majukan negeri kita, negara kita. Kita jangan bagi rakyat bergaduh, bertelagah sampailah bila-bila. 5 tahun akan datang, kita bergaduh balik. Habis kempen, selesai masalah, bersatu balik. Kan cantik Islam. Ada orang yang tak nak ambil iktibar dalam malam Syaban ini, nisfun Syaban ni. Dia masih nak bergaduh. Bergaduh dengan mak, bergaduh dengan keluarga, bergaduh dengan suami isteri, bergaduh anak beranak, adik beradik, bergaduh dengan jiran. Kalaulah kita sayang amalan kita yang selepas, yang sebelum ini, puasa kita, sembahyang kita, jom tuan-tuan kita sambung balik silaturahim. Tuan-tuan yang saya hormati, nanti kita nak masuk bulan Ramadan. Bila kita nak masuk bulan Ramadan, banyak benda yang kita kena fikir. Ini adalah bulan ibadah, bulan keampunan, bulan maghfirah. Dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka. Bulan yang pahala berganda-ganda, 70 kali ganda daripada amalan-amalan biasa di bulan-bulan lain. Yang sunat dapat pahala wajib. Jin, setan ni tuan-tuan dirantai. Cuma timbul masalah. Ada satu orang dari Teluk Intan, dia telefon saya. Dia kata, ustaz, dia balik daripada sembahyang tarawih. Dia balik, dia nampak satu lembaga putih atas pokok. Terbang daripada satu pokok ke satu pokok. Soalan saya, ustaz, apa benda tu ustaz? Saya kata, mana ustaz? Tahu saya tak nampak. Kenapa akak tak tahan? Dia tanya. Lepas tu akak tahan, dia kejar. Siapa awak ni? Adakah dia hantu ustaz? Kalau hantu, bukankah bulan Ramadan dirantai? Bukankah syaitan dirantai? Kenapa saya nampak dia terbang-terbang? Tuan-tuan yang saya hormati, balik buka tentang dibelenggu syaitan. Yang dibelenggu, ulama-ulama kata, termasuk Imam Syafi'i kata, yang diikat, yang dirantai ialah yang jahat-jahat. Kepala-kepala dia, bapak-bapak dia hak jahat. Tapi hak konco-konco dia, yang prebek-prebek ni masih hidup. Yang itu tak dirantai. Sebab tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan pun tuan-tuan jumpa benda ni. Yang kedua, yang dirantai itu ialah syaitan.
yang kafir, jin yang kafir. Tapi jin Islam tak dirantai. Mungkin yang akak nampak tu ialah jin yang turut sama berada dalam bulan Ramadan, beribadat. Sebab yang jahat dirantai, jin Islam ada. Malam ni ada tuan-tuan jin ni yang turut dengar ceramah, cuma tak nampak. Kenapa tak nampak ustaz? Kalau kita nampak jin, tinggal saya seorang, lari balik semua. Polis tak boleh, dengan inspektor pun lari. Oh, dia duduk sebelah saya ustaz, dijelil lidah kat saya ustaz, saya lari. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi kita nampak makhluk halus. Kalau nampak tak tidur kita. Janganlah tuan-tuan datang jumpa saya, ustaz saya nak belajar cara-cara nak tengok makhluk jin. Tak payah. Ada orang mengajak saya berdakwah pada jin. Ustaz selalu ceramah kan, ya itu kerja saya, tapi dengan manusia je kan. Memanglah saya nak ngajak ustaz kita berdakwah dengan jin. Di mana bang? Saya tanya dia di mana. Kita pergi Gua Tempurung. Abang kenal ke dia bang? Saya biasa. Dahsyat. Nak berdakwah dengan jin tuan-tuan. Dakwah dengan orang pun susah, tambah dengan jin. Dia ingat jin ni lawa macam kita ke mak? Saya kata abang, kita tak disuruh pun. Kalau abang nak pergi, abang pergilah. Saya dah orang-orang pun tak habis lagi bang. Sungai Besi ni kali pertama selepas 32 tahun saya ceramah. Ni pun tak habis lagi. 32 tahun berceramah, first time datang. Bayangkan tuan-tuan. Abang nak ajak saya ceramah dekat jin, banyak tempat yang saya belum sampai lagi. Hidup kita ni kalau tuan-tuan macam-macam jumpa orang, pengalaman macam-macam. Dia serbu masuk bilik saya. Ada jenis tu. Jenuh tahan, tak encik, bum dia masuk juga. Susah betul jumpa Ustaz Kazim ni. Mengalahkan menteri. YB pun tak susah nak jumpa macam ni. Taklah bang, saya nak jumpa orang ada hari dia. Dan orang ni pula buat temu janji kadang dah 2 minggu, 3 minggu. Abang pula tak ada temu janji, main rempuh je, marahlah orang. Orang tunggu lama bang. Tak apalah, abang dah rempuh masuk ni, apa masalah abang, duduk. Macam ini. Kenapa orang tak percaya saya ni Imam Mahdi? Saya daripada duduk tunduk menyandung gini. Kalau aku silap jawab, dia cekiknya aku. Apa saya kata kat dia? Ada orang yang tak percaya. Ini masalah dia. Ada orang tak percaya. Ustaz tengok saya, ada tak ciri-ciri Imam Mahdi? Kalau tengok bulu kening tu ada. Tebal, bercantum, dahi luas. Itu ustaz macam ni lah yang saya cari. Nampak tak? Yang ni lah nampak. Dahi luas, rambut ikal tu ada ciri-ciri dia. Abang asal mana? Saya Cemur Ustaz. Oh Cemur. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai Ustaz. Itulah masalah abang. Imam Mahdi cakap Arab. Oh ya ke? Abang cakap Cemur tak boleh. Mana saya bukan Imam Mahdi lah. Abang tak cakap Arab. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Balik Ustaz. Balik. Sampai sekarang tuan-tuan saya masih berdoa, ya Allah, jangan dia masuk kelas bahasa Arab. Kalau dia masuk, mampu aku ya Allah. Tahun depan dia pandai cakap Arab, Allah mampu ya tuan-tuan. Jenuh kita. Macam-macam orang datang jumpa. Tahu pun nak sihat ni pun ada tuan-tuan. Macam-macam. Dia kata ustaz, saya ni nak tanya ustaz sikit je. Air mani najis tak? Air mani najis tak ustaz? Saya kata tak najis. Air mani tak najis. Kalau air mani najis, kita pun najis. Dia tak najis. Okey, kalau tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan air mani? Saya kata macam ni abang. Abang kumpulkan dulu 2 kola. Lepas tu abang telefon saya bagi jawapan. Bila nak kumpulnya ustaz? Mana saya tahu? Abang soal benda yang benda tak ada. Aduh, pening kepala kita tuan-tuan ni. Supalah dengan Ramadan ni. Kalau boleh, 1 hari saya kata tadi, 1 hari 1 tajuk. Tadi saya sebut orang yang lawan Allah, orang yang lawan ayat Allah, orang yang bantah ayat Allah, wastakbaru tadi, amalannya tak akan terbuka pintu langit. Dan bila mereka ni wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat,
dan mereka takkan masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk dalam lubang jarum, barulah mereka masuk syurga. Bila unta nak masuk lubang jarum, takkan boleh masuk. Begitulah balasan kepada orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah dan menafikan kebenaran ayat-ayat Allah, takkan masuk syurga. Tuan-tuan ambil hari ni ayat ni, suruh satu ustaz bincang. Ustaz, langit ni ada pintu ke tidak? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tidak terbuka pintu-pintu langit. Adakah langit ada pintu? Apa makna pintu di langit? Saya baca tuan-tuan banyak artikel yang mereka kaji tentang pintu langit dan unta dengan lubang jarum tadi. Ada satu kajian mereka buat, di langit itu ada satu lubang, nama dia black hole, lubang hitam, pintu-pintu ke sana. Mak Saleh dia kaji tuan-tuan, bila dia kaji apa yang dia jumpa ni serupa dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Masya Allah, subhanallah. Hari puasa yang kedua, kita cerita tentang dinosaur. Ni adik-adik ni minat dinosaur. Ada tak dinosaur dalam Quran? Orang tanya saya, Ustaz minat Ultraman? Saya kata saya minat, pasal kecil-kecil dulu saya minat Ultraman. Sampai tua ni pun beg saya tu pun beg Ultraman. Saya pergi ceramah di masjid di Kobe, Jepun. Habis di Kobe tu, saya kata saya nak cari barangan Ultraman, tolong bawa saya pergi kedai Ultraman. Ada orang tanya saya, disebabkan Ustaz minat pada Ultraman, soalan saya, lepas Ultraman tembak raksasa dengan tangan dia, mampus raksasa tu, dia terbang tu pergi ke mana Ustaz? Tak dapat saya jawab lah. Ustaz boleh bagi tahu dah dia tu pergi mana? Patut hang tanya dia pergi mana? Tak, Ustaz minat, Ustaz tanya dia pergi ke mana? Saya tak mau tanya tentang Ultraman. Yang saya nak tanya raksasa tu. Raksasa tu dia datang setiap hari Sabtu di TV2 10.30 pagi. Saksikan Ultraman Taro. Tuan-tuan, raksasa tu mirip sangat dengan dinosaur. Dinosaur orang percaya, raksasa orang tak percaya. Tapi dinosaur orang percaya lah. Orang percaya Jurassic Park bilion dia dapat. Tulang dinosaur tu kita boleh tengok ada dekat museum di London, Oxford. Saya bila habis ceramah di Oxford hari tu, orang bawa saya berjalan, antara tempat yang saya nak tengok ialah museum Oxford. Sebab dalam museum tu ada tulang dinosaur. Oh, besar dewan kita ni, besar surau kita ni, melengkung tulang dia turun bawah balik kepala dia. Oh, dinosaur ni ada kat England je, dekat Sungai Besi tak ada. Tak siapa dia ada kat Amerika, dekat Malaysia tak ada. Satu kan, saya pun tengok kaki sebelah sini panjang, kaki hak depan tu kemetok macam tu. Agak-agak apa fungsi kaki dulu? Apa fungsi dia? Jalan gedek, nak petik buah pun tak sampai entah. Adakah Allah Ta'ala ciptakan macam itu? No. Biar betul dinosaur ni kan, balance ke kaki dua di belakang, kaki depan tegak. Kemudian dia tu mampus dengan sebab bumi dihentam dengan bola api, bumi dihentam dengan komet daripada luar, dia hantar maka mati habis. Adakah binatang tu mati dengan sebab dia hantar dengan taik bintang? Kita baca tu, binatang-binatang purba ini kebanyakannya pupus apabila bumi telah pun dihantam dengan taik bintang. Taik bintang yang datang daripada atas, disebabkan bintang-bintang yang berak tadi menjadikan pupus segala dinosaur. Ya ke? Takkan Al-Quran tak bagi tahu tentang dinosaur? Takkan Quran tak bagi tahu? Quran dah kata dah, kami tak akan tinggalkan satu benda pun dalam Quran. Satu perkara pun kami tak lupakan dalam Quran. Maknanya ada dalam Quran. Pergi cari je lah. Saya duk tengok tulang dinosaur, saya tengok gambar dia. Tengok tulang, tengok gambar dia. Saya duk terfikir dalam hati, kaki kecil depan, kaki besar belakang, ekor pula bawah. Macam manalah dinosaur betina dengan dinosaur jantan ni beromel, macam mana? Struktur tubuhnya menyusahkan dia orang ni.
Saya fikir bukan saya fikir kotor, tapi saya fikir tentang fitrah. Allah Ta'ala menciptakan apa pun, kalau dia nak bersenyawa pun mudah untuk dia. Ular pun tak ada kaki, tak ada tangan ular tu, nak bersenyawa Allah mudahkan dia. Duk belit-belit tepi jalan tu. Tuan-tuan jangan duk tembak pula mentang-mentang ada pistol. Ular tedung selah duk berbelit-belit. Oh, dia bergaduh ni, tidak. Dia di alam percintaan. Tuan-tuan pula pergi tembak, pom, mampus yang jantan. Mati ular jantan, kedebuk mati. Ular betina tengok, oh, ada 7 orang. Tu cerita Nagin. Oh, ada 7 orang. Sunil Dat, KB Bedi semua. Asyok Kumar. Oh, yang ular yang mati kena tembak tu Jitendra. Oi, makwa dia pula Rina Roy. Dia tengok hero seorang-seorang, dia balas dendam. Ini cerita Hindustan, Nagin. Sebab tu orang Melayu faham. Kalau kau bunuh ular seekor, ada ular lain datang tau, dia tuntut bela. Ya ke? Semalam kau bunuh ular kat rumah kau kan? Ya. Siaplah kau. Partner dia cari kau, dia sepasang tau. Ya ke? Agak-agak malam tu lena nak tidur. Gini, segala lubang dia tutup tempat, takut ular datang. Masuk minggu depan jual rumah. Mana lihat nak pindah, takut ular. Aku nak pindah Kuala Lumpur. Kita kata sekarang ular dah cerdik tau, dia boleh naik bas. Ya ke? Sedap tuan-tuan. Punya kuatnya cerita Hindustan, lebih dia percaya daripada Quran. Dia percaya pada dinosaur, dia percaya pada taik bintang bunuh dinosaur. Takkan tak boleh buka dalam Quran. Hari yang kedua puasa cerita tentang makhluk purba. Hari ketiga puasa, waktu zuhur, ustaz, kami nak minta ustaz cerita, boleh tak kami pindah ke bulan? Kenapa? Kita dah tak tahan ustaz. Sejam hujan banjir. Asyik banjir sejam. Nak basuh kereta, nak basuh apa, nasib baik rumah saya tinggi, rumah flat ustaz, saya tak basah. Bayangkan kawan-kawan saya tenggelam ustaz. Habis tu cadangan. Itu kami dah bincang dah jatuh kuasa penduduk, kita kalau boleh nak pindah ke bulan lah kan. Itu nak tengok kesesuaian tu boleh tak kan. Sebab rasa tanah sana tanah lot banyak kot, tak payah apply kot. Jadi kita pindah ke sana. Boleh tak ustaz? Ada ayat Quran menceritakan bahawa bumi ni adalah tempat tinggal manusia, dan manusia tak ada tinggal di makhluk lain, tempat lain. Quran cakap. Ustaz, mak saya di Keluang Johor, dia telefon semalam dalam pukul 2 pagi, rumah dia cahaya ustaz. Biru ustaz rumah dia, cahaya biru. Apa masalah dia? Rupanya jiran sebelah rumah dia kena tangkap polis. Oh, tu biru tu. Saya kata siren polis kot, lampu dia memang warna biru. Tak ustaz, UFO. Dia terbang laju ustaz. Oh ya. Di Keluang nampak, di Pontian nampak ustaz. Jadi ada ke UFO ustaz? Dalam Quran ada tak cerita tentang UFO? Masya Allah. Benda-benda ni kita ni duk percaya ada alien, ada UFO, boleh duduk di planet Mareh, ada air di planet Mareh. Bukalah Quran. Sudut Islam kata apa? Sudut Islam kata apa? Quran, setiap satu benda yang tuan-tuan tanya ni ada jawapan dia dalam Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jawab persoalan itu. Bagi pada ustaz, tak payahlah duk cerita benda-benda yang biasa-biasa tiap-tiap tahun duk ceritalah. Ramadan merupakan itu kami dengar dah. Kami nak dengar, kami belum dengar. Janganlah duk Ramadan duk cerita lagi. Baik, hukum mengorek hidung. Oh, hidung batal tak? Tak habis-habis lagi tentang benda kecil sampai ketua. Ustaz saya korek hidung batal tak? Makcik kenyang tak lepas korek tu? Korek. Kenapa kak? Kenyang. Bincang tengok ni masalah ni. Padahal korek tu pun sampai habis jari. Kamu suap ke? Kamu korek hidung ni? Tuan-tuan, tak habis-habis lagi.
Ustaz, makcik ni lelah, makcik inhaler ni Ustaz. Batal dah makcik duduk sedut. Ustaz, saya buasir. So, buasir saya terkeluar bulan Ramadan. So, saya jolok balik masuk dalam. So tampar Ustaz ni kan? So, batal tak puasa saya? Cik lah cakap terang lah. Ustaz, saya buasir saya terkeluar, saya masukkan dia balik ke dalam punggung saya. Soalan saya, batal tak puasa saya? Kan senang. Ni akak cakap pendek-pendek. Setengah orang bila bertanya ni bukan saya tanyalah, ni kawan lah minta tolong tanyakan. Macam kita Ustaz kan, kita tu bukan saya, kita tu dia. Sebutlah dia. Ustaz, macam kita kan, macam kita kan, kita tu bukan saya, makcik lah bukan saya. Kadang-kadang soalan tu tak kena tuan. Jadi saya minta lah, kalau tuan-tuan boleh, kita ada lagi 14 hari 15 hari nak sambut Ramadan ni, buat satu tajuk yang orang menjawab isu. Jawab satu isu yang saya sebutkan tadi. Setengah orang kata tak perlu, setengah orang kata tak penting. Tak penting, tuan-tuan cakap benda tu melibatkan ayat Quran. Kalau apa yang kita belajar dan kita yakin melebihi dan menyalahi daripada Quran, bukankah itu jadi mendustakan ayat-ayat Allah? Tuan-tuan yang saya hormati, yang terakhir, ada 3 benda yang kita kalau boleh jangan sia-siakan. Yang terakhir, yang pertama, mak bapak. Okey, mak bapak. Siapa-siapa yang ada mak, siapa-siapa yang ada ayah tapi tak dapat keampunan, tak dapat keredaan daripada mak bapak, itulah orang yang binasa hidup dia. Orang yang celaka hidup dia. Semalam ada satu ustaz, dia buat rakaman dengan saya untuk TV. Semalam saya buat rakaman TV di IJN. Di IJN hari ni patah balik, malam tadi patah balik ke Ipoh. Pagi tadi kelas pukul 9.40 bernama TV, pukul 11.30 cyber security. Pukul 3 petang Perak FM radio. Habis Perak FM lari ke tempat tuan-tuan pula. Besok pagi 8.30 saya dengan ataupun nama forum apa nama atau live pukul 9. Pukul 3 lagi baca khutbah lagi pukul 2, pukul 1. Malam besok di Sungai Bakap. Begitulah hidup saya tuan-tuan. Hari Sabtu 9 bas orang nak jumpa saya. Layan orang. Hidup saya layan orang, jalan saja. Semalam waktu dalam rakaman tu, ustaz tu tanya, ustaz kalau mak ustaz masih hidup, ustaz nak buat apa dengan mak ustaz? Saya cakap saya tak nak jawab soalan ni. Pasal benda dah lepas, buat apa saya jawab? Mak saya dah mati. Dosa pula kalau saya sebut kalau ni bukannya Nabi suka. Kalau ni ada beberapa jenis. Kalau yang pertama belum buat, boleh sebut kalau. Kalau aku beli motor ni okey. Kalau aku beli kereta ni okey. Gaji aku banyak ni. Kereta yang ada sekarang pun dah potong banyak ini. Ni kalau potong, kalau aku beli mampu ke? Kalau macam tu okey. Ni kalau aku merompak ni okey. Kalau tengah merompak polis datang macam mana? Fikir dulu tuan. Sebelum buat fikir. Kalau tu boleh. Yang kedua, jangan duk sebut kalau pada menyesal. Kalaulah aku tak datang dengan ceramah Ustaz Kazim semalam, tak ada hilang kasut aku. Nampak tak? Okey. Yang ketiganya, kalau pada benda yang mustahil. Tak. Katalah Ustaz Kazim sekarang lelaki, katalah Ustaz Kazim jadi perempuan. Kalaulah Ustaz Kazim perempuan, apa yang Ustaz Kazim nak jadi? Apa yang Ustaz Kazim nak buat? Tak payah jawab. Bodoh punya soalan. Kalaulah Ustaz bukan ustaz. Katalah ustaz bukan manusia, ustaz nak jadi apa? Ada yang jawab, saya nak jadi handphone. Bahalul betul tuan-tuan. Dia kata kalau aku tak jadi orang, aku nak jadi handphone. Aku dibelai, aku dipeluk, aku dibawa, aku dibaca, aku dibawa tidur. Kan seronok jadi handphone. Bodohnya kau. Kau tak tahu tuan-tuan, handphone ni, aduh kalau kau mengamuk, kau pecahkan dia. Ni tak ada nilai. Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk, tiba-tiba kau kata kau nak jadi handphone. Tak tahu tuan. Kalau macam ni salah. Ustaz tu tanya pada saya, kalau mak ustaz masih hidup, ustaz nak buat apa? Saya tak nak jawab soalan tu sebab mak saya dah mati 2011.
Buat apa saya nak buat lagi benda yang saya dah tak boleh buat? Tapi saya cuma nak pesan pada orang yang masih ada mak. Janganlah lawan mak. Janganlah derhaka pada mak. Janganlah bantah mak. Janganlah sakitkan hati mak. Apa benda yang kita nak buat, tanya mak, tanya ayah. Ayah, saya nak kahwin. Mau bagus. Dengan siapa? Dengan Inspektor Aliza. Macam pernah dengar aje, Sarjan Senin. Sebenarnya ayah yang nak mengorat inspektor tu, yang kamu mengorat buat apa? Ayah dia duda. Contoh. Ayah tak izinkan? Ayah tak izin. Baik, kan senang. Mak, saya nak kahwin dengan anak Pamat Tempe. Tak payah, nanti mak carikan. Baik mak. Sampai tahap macam tu. Rupa ramai hari ni tak ada dah macam itu. Mak setuju ke mak tak setuju, saya nak kahwin juga. Mak bukan larang kamu kahwin, non oi. Kamu nak kahwin, kamu kahwin lah. Tapi carilah yang dekat-dekat sudah lah. Puchong ke, Sungai Wei ke, Sungai Penchala ke. Yang kamu ambil yang jauh sangat no, Sierra Leone tu buat apa? Macam mana mak nak ziarah kamu beranak? Jauh tu Sierra Leone ke Malaysia ni. Mak pun tak tahu Sierra Leone tu duduk di mana. Afrika Tengah mak oi. Astagfirullahalazim. Bukan mak larang, kamu pilih jauh sangat. Siapa-siapa yang tak dapat redha mak bapak waktu mak bapak dia hidup, celaka orang ni. Yang kedua, siapa-siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tetapi tak dapat keampunan daripada Allah, bila habis Ramadan, orang ni adalah celaka punya orang. Dan yang ketiga, apabila orang itu disebut namanya, nama aku, dia tak berselawat pada aku, itu pun celaka punya orang. Jadi 3 benda ni jangan kita sia-siakan. Yang pertama, ibu dan bapa kita. 2, Ramadan yang akan datang. Yang ketiganya, bila diselawatkan ke atas Nabi, kita sambut, jangan kita diam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itulah yang sentiasa bermain di bibir kita. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita jumpa lagi 32 tahun pada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Syukran.